Okey, kita mulakan dengan nama kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, Ida Ustaz. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض Tak ada ya. Tak dulu. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون Yeah. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه Yeah. واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Jaga dot, jangan wafad. Minhu wafadla. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Okay. والله واسع عليم. Yeah. يؤتي الحكمة من يشاء. Lagi sekali bagi dikemas sikit. Yu'til الحكمة من يشاء. Yeah. ومن يؤت الحكمة فقد Yeah. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Yeah. وما يذكر إلا أولو الألباب. Okey, terima kasih Ida. Sekejap Okey. Astagfirullah. Okey, Ain. Ain silakan. Ain kena unmute dulu. Bukan laptop kita tak biasa Zaza. Tak apa. Laptop pinjam. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا Jaga jangan mina. Tak mau mina. Sekali. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا Minhu wa fadla. Jangan fad. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا Ada sikit lagi. Minhu wa fadla. منه وفضلا Okay. والله واسع عليم Okay. يؤتي الحكمة من يشاء Ya. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا Ya. وما يذكر إلا أولو الألباب. Ain kena ulang balik. Dekat U tu dia ada huruf yang bertanda bulat tu kan? Itu apa nama huruf ziyadah. Jadi dia tidak dibaca. Ulul je. Dia tak baca U. Dia tak baca panjang. Jadi illa ulul. Ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul. Ulul. Jangan ulul. 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 Ya, pendek je. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Al-bab. Jelaskan Wa sikit. ma yadzakkaru illa ulul albab. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, silakan Kak Liza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum Ya. wa mimma akhrajna lakum minal ardh Ya. wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun Ya. walastum biakhizihi illa an tu'midu fihi Ya. wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asyaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum Waya. Jangan waya. wa ya Letak je. ya asyaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya Ya. wallahu yu'idukum Ya'idukum. wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla. Dekat minhu jangan min. Minhu wa fadla. Wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla. Wa fadla. Wa fadla. Ya.
Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Tak masuk yang un tu. Jangan Oh. si'un. 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 Sama macam alim juga ain. Ain. Wallahu wasi'un. Wallahu wasi'un alim. Okay. Yu'til hikmata man Yu'til hikha. hik Kaf jangan bunyi ke. hik Dia hanya bunyi k. hik ya. Yeah. Yu'til hikmata masih bunyi hik. Dia ada bunyi suara. Hik. Hik. Bukan ke. Ke tu ada suara. Hik. Ya. Yu'til hikmata man yasha. Man yasha. Yu'til hikmata man yasha. Yeah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yeah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Okay. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Liza. Sama. Okay, Hajar ini silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sila Hajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Itu kan dua harakat kan, kau berhenti kan Ustazah? 246 boleh. Dia jadi Okey. ma'arif dia sukun. Walastum bi'akhizihi illa an tughmidu fihi. Ya. Wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asyaitonu ya'idukumul Asyaitonu. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jaga dekat bil, jangan bila. Bil. Okay. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Okay. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha. Jaga Hajar dekat yu'til hik, jangan hika. Yu'til hikmat. Ya. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Hajar ini. Okey, silakan Liana. Okey, salam. Silakan. Oh, ya ke? Boleh tak baca? Boleh. Silakan. Dengar tak? Dengar jelas. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya. Boleh terus Boleh. Wa mimma. Wa mimma
أخرجنا لكم من الأرض Ya. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه Ya. Ambil sikit belakang. Walastum. Betul. ولستم بآخذيه إلا ولستم بآخذيه إلا أن تؤمدوا فيه Ya. واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء Okay. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا Okay. والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء Kalau boleh Yana bunyikan sikit dekat kaf tu. Angin. Hik. يؤتي الحكمة من يشاء Okay. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا Ya. وما يذكر إلا أولو الألباب Ya. صدق الله العظيم. Terima kasih Yana. Kamu. Okey. Ima. Silakan Ima. Assalamualaikum Ustazah. Sorry lambat Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Page wabarakatuh. Tak apa. Saya Page terlupa nak tanda. 45. 45 yang bahagian yang kedua bawah. Tidur tadi Ustazah sebab terjaga. Masya-Allah. Tak 45. apa. Ya, oh okey kita tanda. Okey. Hai Kak Liza. Nasib kita tak tengok kan? Page 45 ayat 267. Iya. Ayat wadu Ustazah. Ya ayyuhalladzi. Ya ayyuhallazina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم آمنوا أنفقوا Amanu tu panjang. Amanu أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض Ya. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. Jaga ghain. Illa antu. Jangan tughmidu fi. Ya. Ambil kat mana Zazah? Boleh ambil illa. Nak betulkan ghain je tadi. Ghain yang mati tu. Illa tughmidu fi. Kan dia ghain dah betul makhraj dia, sifat dia tu dia telantun. Dia bunyi tugh. Illa an tughmidu fi tugh. Illa an tughmidu fi. Ya. Wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Hamid, jangan hamid. Hamid. Apa pedas eh? Wa'lamu
أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة lagi sekali ghain. Jangan maghfiratan min. والله يعدكم مغفرة منه وفضل والفضل Wa fadla, tebal dan tak ada qalqalah. yang tadi betul tak Ustazah? Okey. Dot tu pula. Wallahu ya'idukum maghfiratan. Ada lagi ya? Ada terbawa. Ada sikit Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Minhu wa fadla. Jangan turun lidah. Minhu wa fadla. Boleh. Wallahu wasi'un alim. Ya. Yu'til hikmata man yasha. Yu'til hik, satu ha, satu kaf, jangan hik. Hik. Jangan bunyi ke. Ke tu di suara. Hik. Tu. Yu'til hikmata man. Tak bunyi pula angin dia. Hik. Yu'til berbunyi suara. Yu'til hikmata man yasha. Man yasha. Di mana-mana dengung kan Imah, dia kena lebihkan. Yu'til hikmata man yasha. Okay. Yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kejap dekat ha tu. Dia tak masuk ha, dia jadi ha. Dia jadi hik kan? Hik. Itu huruf pangkal halkum kan? Wa may yu'tal hik. Wa may yu'tal hikmatan faqad utiya khairan katsira. Okay. Yadzakkaru illa ulul albab. Okay, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ma. Okay, saya record dulu muka surat sebelah. Sekejap saya pause sekejap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله
وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. Sebab benar ya, bangun. Sekejap. Okey, habis. Ni je kita hari ni berapa orang? 4, 5, 6 orang. Tak apa, mana yang ada je lah. So yang bacaan kita yang hari ni kan, saya share sekejap. Yang utama yang kita nak kena jaga pada part yang kita baca hari ni dekat sini tak banyak tapi kita kerap buat benda ni kan. Ni satu ghain, dia ada 2 tadi. Ni ghain maghfiratam, lepas tu dad. Lepas tu kan kalau benda-benda macam ni nampak wallahu wasi'un alim. Kadang kita baca ain tu dah betul lah ain. Tapi dekat wasi'un tu kita nampak ain juga tapi bunyi tak sama. Dia kena sama. Cuma dia beza baris je. Satu tanwin, satu baris atas. Tapi bunyinya un'a. Huruf yang sama. Lepas tu kaf kan. Banyak kaf yang mati ni. Hik. Yang ini pun nak kena pastikan yang ni. U ni nampak macam panjang sebab huruf waw. Tapi waw ni bukan waw mat. Dikira waw ziyadah. Dibaca pendek. Dia hanya pada tulisan sahaja. Yang lain tu tak ada Alright. Ada soalan tak untuk bacaan hari ni? Tak ada. Kalau tak ada, kita tengok. Okey. Okey, kita buku pink surat berapa? Sekejap Itu dekat Izhar atau Ifaq. Ifaq Sekejap saya buka. Ifaq Kiki baru nak masuk ke? Nah, habis dah. Muka surat berapa 65 ni. Hari ni 65 Ustazah. Nun. Musyadadah. 65. Oh, okey. Hari tu Ifaq Yelah yang saya kata kita dah selesai dah sebenarnya. Kan dekat dalam buku apa nama? Buku tahsin tu. Coklat. So hari ni kita masuk muka surat 65. Musyadadah. Ima siapa yang tak ada buku tu? Ima ada kan? Buku pink ni ada kan? Buku pink ada, buku brown tak ada. Buku brown ni tak ada. Ada ni saya share kat sini je lah. Daripada hari tu nak buat buku brown tu dia dah tak buat production dah kan? Tak ada dah? Tak. Dia dah tukar. Dia tukar. Yang tukar tu siapa ke Ustazah? Dalam dia? Lebih kurang. Dia adalah penambah baik lagi macam tu. Tapi more or less sama jugalah. Betul. Sekejap. Tengok sekejap Ke surat 65. Betul tak ni? Betul Nampak tak? Ke besarkan lagi? Senang pakai ini je. Okay. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok nun dan mim musyaddadah ataupun senang sebut nun dan mim sabdu lah. Kan? Nun dan mim musyaddadah tu maksudnya nun dengan mim yang ada tanda sabdu. Okey, first kali kita tengok dia punya pengertian. Nun musyaddadah ataupun mim musyaddadah iaitu nun dan mim yang bertasydid. Tasydid tu daripada perkataan syaddah tadilah ataupun sabdu Okey, apa makna tasydid ataupun syaddah ni? Dia bersangatan. Dia sangat.
ditekan. Apa lagi perkataan seerti dengan dia? Bolehlah. Maknanya kan kalau huruf yang ada tanda sabdu ni, dia ditekan dengan kuat lah. Memasukkan boleh Ustazah? Memasukkan tak boleh. Sebab memasukkan tu idgham. Idgham ni dia memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Yang paling tepatnya itu idgham. Boleh sebenarnya nak sebut, tapi yang paling tepat kalau memasukkan tu dia menggunakan dua part. Satu tempat kepada satu tempat. Macam ni Dia dia dengung macam ni dengung juga. Dengung juga. Idgham lain tau. Idgham ni masuk tapi belum tentu dengung. Tapi kalau yang ini dia memang dengung. Nampak nun sabdu je tekan dengan kuat. Dia bukan memasukkan. Tapi sebenarnya asal huruf mim dengan nun sabdu ni ataupun apa-apa huruf yang bersabdu ni, dia adalah dua asalnya. Kan? Asalnya dua. Tapi dia dah jadi satu, ditukarkan kepada tanda sabdu tu sendiri. Okey, kita tengok Kita tengok dulu penerangan dia. Nombor 2, hukum nun dan mim musyaddadah mesti dibaca gunnah. Ni barulah dikata dengung. Tu kita nak kena faham. Kalau kata kita kena baca dengung dengung tak semestinya kalau pada idgham tu. Tapi kalau macam nun dengan mim ni memang wajib dengung. Sebab tu namanya wajib gunnah. Wajib tu mesti kan. Jadi dia kata dibaca dengan gunnah dengan kadar 2 harakat dan dinamakan wajib gunnah. Okey, saya nak mention kat sini bila dikata dengan kadar 2 harakat, bukan 2 harakat mat Dia gunnah ni dia sebut 2 harakat tu adalah di kalangan gunnah lah. Gunnah ni dia ada dia punya martabat dia, tingkatan dia. Jadi kita tak boleh nak samakan 2 harakat gunnah itu seperti 2 harakat mat asli. Itu yang bila kita baca tu macam tak cukup je dengung. Itu yang kadang-kadang kita beranggapan, ni kenapa aku baca summa idza contoh. Ustazah kata, ustaz kata tak cukup juga dengung. Sebab kita beranggapan dengung 2 harakat tu sama dengan kadar mat. Tidak. Dengung 2 harakat itu bukan menyamai 2 harakat mat. 2 harakat mat, 2 harakat mat. Dengung-dengung. Jadi kita kalau baca tu mesti kena summa innalladzi. Sebab kalau kita kata kita kira 2 harakat mat, tapi bila ustazah atau ustaz tu baca kenapa terlebih? Ni terlebih mat ni. Bila kita kata terlebih mat, bermakna kita dah ambil bahagian harakat mat. Mat dengan gunnah tak sama jadi kena utamakan. Maknanya kenapa kena lebih daripada mat? Sebab dia ada martabat dia. Okey. Macam mana nak tahu mencapai kejap lagi. dengung tu? Kejap lagi saya cerita Okey, nanti kat bawah ni dia ada dia punya apa tabaqat ataupun tingkatan dia. Nanti saya cerita baru kita nampak. Okey, sikit lagi bawah ni. Okey, kita tengok dulu makna gunnah pada bahasa dengung. Kita dah tahu dah dengung tu dalam istilah tajwid tu maknanya dia ada bunyi dekat hidung tu dengung. Pada istilah dia bila bunyi kat hidung tu baru nampak pengertian dekat sini iaitu suara lunak atau merdu ataupun suara yang sedap lah senang cerita yang keluar daripada batang ataupun rongga hidung kita yang hanya terdapat pada nun dengan mim sahaja. Huruf lain tak ada yang kita sebut huruf masuk hidung. Melainkan kalau kita sebut huruf tu dia sengau. Ya ayyuhallazina amanu contoh. Sedangkan huruf tu tak boleh dimasukkan dalam hidung. Yang boleh didengungkan adalah yang melibatkan huruf nun dengan mim. Kadar dia kita tengok kat bawah je lagi. Sebab ada ketika nun ni berbaris, ada ketika nun ni mati, ada ketika nun ni bersabdu. Itu semua ada kadar-kadar dia. Tadi Imam tanya macam mana kita nak tahu kan. Okey, kita tengok nombor 4 martabat gunnah dari segi kesempurnaannya terbahagi kepada 5 martabat. Bukan 1 2, 5 martabat. Jadi kita ikut turutan yang dia diletak dalam ni memang dia dah ikut turutan betul. Jadi yang pertama adalah gunnah pada nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Itu yang pertama. Maknanya memang perlu ditekan dengan kuat ataupun perlu ambil perhatian lebih pada kalimah yang mengandungi huruf nun dengan mim sabdu ni. Sebab dia paling atas sekali. Contoh kalau kita baca imma. Kalau yang sebelum ni kita baca imma. Mungkin imma kalau kita baca imma. Dah rapat dah tekan dah. Inna. Dah rapat, dah tekan, dah dengung, dah naik hidung, semua dah. Tapi kadar dia panjangnya tak cukup lama. Tu. Imma.
Kadang-kadang kan ada setengah orang yang dia kata, maknanya 3 lah Ustazah, 3 atau 4 harakat. Saya tak boleh sebut 3 atau 4 harakat sebab tak ada pun dalam buku tajwid 3 atau 4 harakat dengung. Tak. Dia cuma kata dengung kadarnya 2 harakat tapi melebihi kadar mat. Jadi kita nak kena faham kat sini kalau mat tu kita kata wa ma arsalnaka naka 2 harakat kan. Itu harakat mat. Kita jangan ikut imma. Tak cukup tu. Itu tak cukup. Kan sama kalau saya baca kitab contoh kan sama tu. Tapi hakikatnya nun sabdu dengan mim sabdu tak boleh sama macam taba tadi. Lebih lagi. Imma. Biasa mengamalkan untuk bacaan dengung ni kan. Dia akan rasa itu lebih-lebih. Tidak sebenarnya. Memang itulah dia. Gunnah kadarnya mesti melebihi kadar mat. Saya rasa saya pernah kongsi dekat dalam grup. Dalam WhatsApp grup berkenaan dengan bacaan kadar mat tu yang lebih tu. Ingat tak? Siapa ingat? Tak ada. Kalau kata tak ada, saya cuba tengok lagi sekali. Nanti saya resend balik. Okey, itu yang pertama. Maknanya dia bersangatan. Asalnya huruf tu, boleh tak saya tulis kat sini ke tepi ni? Rasa boleh ke? Sekejap saya letak kat sini. Oh, tak boleh lah kat sini. Tukar. Saya bawa ni ke sini. Sekejap saya adjust. Boleh. Contoh kan, apa dia bagi imma. Okay. Alamak, tak boleh tulis Kenapa tak boleh tulis? Selalu boleh tulis je. Agaknya dia tak boleh lah nak conteng-conteng kat sini. Tak boleh lah. Tak boleh conteng. So, saya tak dapat nak. Melainkan kalau saya share whiteboard. Tak apa, saya tegangkan dulu nanti kan saya bagi tahu. Okey, jadinya sekarang ni nak sebutkan ataupun nak tunjukkan yang mana mim dengan nun sabdu tu asalnya huruf tu mati, ada 2. Satu huruf tu mati, satu huruf tu hidup. Boleh bayang tak? Boleh bayangkan tak? Faham tak? Ain okey Ain? Faham tak? Tak faham Ustazah. Tak faham. Tengah cuba bayangkan. Ustazah pakai whiteboard Ustazah. Saya sebab tu saya tanya tu. Pakai whiteboard. Dia kalau sebab kadang-kadang bila dekat Quran tu saya boleh conteng sikit. Kat sini tak boleh rupanya. Okey, tadi contoh dia apa? Imma. Okey, ini ada tanda syaddah. Sabdu kan? Ya, imma. Asalnya mim tu ada 2. Jadi dia macam ni. Oh, 2 mim sabdu tu lah. Nampak tak? Betul. Jadi bacaannya sama tak dengan ni? Imma sama. Sama. Sebab tu dia kena dengung. 2 harakat tadi tu. 2 harakat gunnah bukannya 2 harakat mat. Imma. Dia bukan terus imma, tak boleh. Macam ni Imma. Tak cukup tu Kak Liza. Imma tu macam satu. Tak cukup. Imma panjang lah. Ya. Macam ni tadi saya cakap kan. Yelah, tapi kalau dengan ifak jadi dia macam 4 harakat ifak tadi. Sebab tu saya kata tak boleh sebut 4 harakat. Tak boleh sebut. Tak boleh bandingkan lah. Tak boleh Tapi pada banding dengan hakikat ni memang dia jadi macam 4, 3, 4 dekat ifak tu. Sebab apa tahu kita kata 4 tu? Sebab kita menyamai kadar mat. Dia jangan disamakan dengan kadar mat. Panjang lah. Senang cerita panjang. Panjang dia. Okey. Itulah dia. Kalau nun, macam ni lah. Ke macam nak tahu dia sampai bunyi masuk ke hidung ke? Kejap Mai. Macam ni. Nampak tak? Ni sama juga. Kan proses dia. Inna. Kan lama tu. Boleh? Okey, tadi Imah ada cakap ke nak tunggu dia masuk hidung. Okey, sekejap Saya stop share dulu. Kita apa-apa bila kita kata sebut gunnah ni, dia automatik dia pergi kat hidung Imah.
Walaupun dia punya apa tadi disebut martabat gunnah ni, yang pertama ke, yang kelima ke, dia ada 5 martabat kan. Kita tengok martabat yang kelima tu macam mana. Dia macam mana pun Dia akan masuk hidung. akan masuk hidung. Tapi kenapa dia beza-beza tu? Ini kita tengok. Tak sabar semua ni. Rasa seronok benar. Alhamdulillah. Seronok tu sebenarnya belajar kan. Kita nak tahu kan, nak kaji. Okey, saya besarkan sikit lah. Ada yang guna handphone Okey, kita tengok. Yang pertama tadi dah selesai. Sebab apa dia paling kuat? Sebab dia bersabdu. Syadidah. Syadidah tu bersangatan. Sebab tu dia paling tinggi. Paling tinggi dia punya martabat dia. Dia menang nak bandingkan dengan yang lain. Okey. Lepas tu yang kedua, nombor 2 ni dia kata gunnah. Gunnah ni apa? Dengung juga kan? Pada nun sakinah yang diidghamkan sebagai idgham naqis. Apa maksud nun sakinah ni? Nun mati, idgham apa? Yang dimasukkan sebagai idgham naqis. Idgham naqis ni maksudnya masukkan tapi dia tak sempurna. Kenapa dia kata tak sempurna? Cuba kita tengok contoh dia bagi. May yaqulu dengan miwal. Huruf dia nun. Lepas tu dia berjumpa dengan siapa? Ya. Jumpa dengan ya. Dia jumpa dengan siapa lagi? Dia berjumpa dengan waw. Adakah dia masuk sepenuhnya dekat waw? Tak. Jadi gunnahnya ada dekat mana? Dekat nun dulu. Tapi nun tu dia punya sifat tu dah tak ada nampak macam nun. Contoh sifat nun yang kekal adalah min. Tapi sebab dia nak jumpa ya dengan waw, sifat nun tu dah tak jelas. Tapi dia ada zat dia. Apa zat dia? Bentuk. Bentuk nun tu tetap ada. Tapi bunyi kan dia nak masuk kepada ya. Sebab dia nak masuk kepada ya tadi tu. Tapi dia kata bacaan tu jadi nakis lah. Maknanya dengung dekat nun ada. Dan dia akan masukkan separuh dekat ya. Tu yang bacaan kita. Kan ada dengung tu. May yaqulu. Bayangan ya ada tak? Ada. Miu. Ada dengung tak? Ada. Bayangan waw ada tak? Ada. Itu namanya naqis. Sebahagian dekat nun, sebahagian dekat waw. Jadi jatuhlah dia nombor 2. Ini hanya untuk nun sakinah sajalah. Ya, nun sakinah. Tanwin tak ada ya? Kalau tanwin pun dikira sebenarnya tu. Sebab tanwin itu dia tak tulis sebab nun tanwin itu asalnya nun juga. Tanwin itu asalnya nun, kan? Ustaz tak dengar pun macam bunyi nun tu. Sebab tu saya kata dah tak ada sifat nun. Tapi zat dia ada. Apa zat dia? Dengung. Nun ni kan dia ada dengung. Nun kan ada gunnah. Faham maksud saya tak? Okey. Faham macam Ustazah cakap ada nun. Tapi macam mana pula pasal bunyi dia macam bila kita sebut huruf kita kena tahu dia ada sifat, dia ada makhraj kan. Faham sangat. So nampak tak? Dia bagi 2. Separuh dengung dekat nun, separuh lagi dekat huruf sebelah tu. Dia kata nakis. Nakis tu sebahagian. Kalau dia baca dengan kamil ataupun penuh, dia takkan bunyi nun tu. Dia akan bunyi gini. Jumpa ya, may yaqulu. Kalau waw, miwal. Dia terus masuk waw. Dia terus masuk ya. Yang ini dia tak masuk terus. Dia ada dengung dia. Dengung siapa? Dengung nun. Berbeza tadi yang musyaddadah tadi dia kekal. Dia dengan kuat. Dan kita nampak sangat jelas bunyi itu bunyi nun. Sangat jelas bunyi itu bunyi mim. Tapi yang nombor 2 ni dia dah jatuh. Sebab gunnah tadi dia dah bahagi 2. Dia jadi naqis. Sebab tu martabat dia jatuh nombor 2. Okey, boleh? Okey, seterusnya yang ketiga. Siapa yang jatuh nombor 3? Gunnah lagi. Dia masih lagi dengung. Gunnah pada nun sakinah dan mim sakinah yang diikhfakan. Okey, kalau nun sakinah dengan mim sakinah atau mati dah dua-dua nun mati. Ikhfa tu maksudnya apa? Sembunyikan asal bunyi mim dan nun. Mim dengan nun. Okey, katalah kalau kita sebut pada contoh yang dah diberi tu. Kita sebut satu tunggal lah. Satu kalimah sahaja, dia tak jumpa dengan huruf sebelah tu kan. Contoh dia letak wa tuzakkihim, him, itu mim yang jelas, him. Lepas tu man kasaba tu katalah kita sebut man saja. Kita tak akan sebut mang sebab dia tak jumpa kaf. Contoh saya sebut satu je man. Mestilah kita akan sebut man. Dia jadi izhar. Tapi sebab dia bertemu dengan huruf yang ikhfa, nampak tak? Dia sebut diikhfakan. Jadi dia sebut dia sorok tak bunyi nun yang asal tadi sorok. Itu namanya ikhfa. Man kasaba. Dengung tak?
dengung tetap ada. Tapi bunyi nun yang asal telah disorok sebab dia nak jumpa dengan huruf ikhfa. Kalau nun ikhfa hakiki lah. Kalau mim dia jadi ikhfa syafawi. Sebab tu dia jatuh ataupun dia jatuh tempat yang ketiga. Gunah juga tapi sebab dia tak gunah pada kedua-duanya. Okey. Mim jumpa. Kita tengok nombor 4. Nanti saya ni balik. Kita scroll balik. Okey, nombor 4 dia kata gunah. Masih lagi gunah. Sampai 5 gunah. Tapi pada nun kejap Kak Riza. Tapi gunah dia pada nun sakinah dengan mim sakinah juga. Tadi nombor 3 nun sakinah dengan mim sakinah. Ini pun sama nun sakinah, mim sakinah. Tapi yang diizharkan. Izhar maksudnya jelas. Maknanya kat sini mim dengan nun yang mati itu tidak berubah. Jelas. Walaupun dia jelas ataupun dia jadi izhar, walaupun dia tidak baca dengan 2 harakat tadi tu, kadar dengung yang melebihi kadar mat, tapi dia tetap dikategorikan gunnah, tapi dia jatuh nombor 4. Maknanya kita tak boleh berlama-lama kat situ. Berbeza dengan nombor 2 dengan 3. Kita boleh berlama-lama kat situ. Contoh kan. Waktu, macam nombor 3 tadi. Man kasaba. Kita tak boleh lah baca. Man kasaba. Dengung tak? Dengung. Tapi tak cukup kadar. Tapi kalau nombor 4. Ada tak bunyi gunnah? Kekal ada. Tapi tak boleh berlama-lamaan. Contoh. Lam yatubu. Tak boleh. Man utiya tak boleh juga. Sebab dia dah jadi izhar. Kenapa dia kata izhar? Sebab dia jumpa huruf izhar. Kalau mim nak tahu huruf izhar apa, dia bertemu semua huruf kecuali mim dengan ba kan. Kalau nun sakinah pula dia bertemu dengan huruf yang ada di bahagian tekak. Itu huruf izhar. Sebab tu dia jatuh nombor 4. Dia tetap tak ada gunnah tu. Kan bila kita baca lam, naik tak dekat hidung? Naik, tapi tak lama. Tapi tak lama. Nun tadi, man, ada tak? Man, ada. Tetap ada, tapi dia sikit. Sebab tu dia jatuh nombor 4. Man, dia sambil lalu ya? Sambil lalu. Ada, tetap ada. Sifat tu dia takkan hilang. Nun sikit, dengan mim ni memang dia ada. Okey. Yang tak boleh adalah man, tu tak boleh. Lam yatu tu tak boleh. Okey. Kemudian nombor 5, gunnah pada nun dan mim berbaris. Okey. Sekejap. Saya sebenarnya menahan berdenyut-denyut ni. Sekejap. Dia cakap lebih-lebih je dia berdenyut. Sikit gigi lah. Semalam saya buat root canal tu. Oh. Padan lah. Ngilu. Dia yang cakap macam sopan je hari ni. Okey, nombor 5, gunnah pada nun dan mim berbaris. Cuba tengok, bayangkan dia adalah nombor yang paling last sekali. Dia punya tingkatan yang akhir. Dia kata nun dengan mim yang berbaris. Bayangkan berbaris pun dia kata gunnah. Macam mana? Cuba kita sebut. Na, ma. Contoh dia bagi makaro nasia. Kalau sekali lalu lah kita kata, mana ada gunnah Ustazah? Saya sendiri pun fikir, mana ada gunnah? Tak ada. Tak dengar apa tu. Kan? Tak ada kan? Okey. Okey, tapak dia. Kita nak sebut, kadang-kadang huruf yang berbaris ni kita akan kata makaro terus je. Kita tak kaji pun mana tapak mim tadi. Makaro. Kita tak berlama-lama kat situ tapi mim keluar kat bibir. Betul. Masa kita menyebut mim keluar kat bibir tu, dia naik terus kat sini. Dia serentak. Makaro. Ada tak sebenarnya gunnah? Makaro. Mungkin ada apa kita tak anggap dia gunnah je. Bukan mungkin ada Kak Liza. Memang ada. Tapi kita tak pernah menganggap sebab tengok dia dah berbaris. Sebab tu dia perhalusi bahagian gunnah ni dengan 5 martabat. Tapi jangan pula bila dah belajar hari ni Ustazah kata mim dengan nun yang berbaris ni ada gunnah, maka kita pun lanyak. Makaro salah lah. Nun huruf lidah. Keluar dekat lidah lah kan. Nah, kita sebut na. Tapi sebelum nak jadi na tu, lidah gerak. Pergi dekat hidung tak? Pergi. Tak percaya, cuba kita tutup hidung kita. Kita sebut makaro dengan nakaro. Nasia. Apa jadi? Makaro. Cuba tutup hidung Kak Liza. Lepas tu sebut. Tutup.
dia takkan jadilah. Maknanya Tak dia boleh. dia boleh bunyi. Tapi bunyinya sengau. Maknanya apa? Baqarah. Maknanya lafaz mim dengan nun tu kita nak sebut, dia akan pergi ke hidung. Tak boleh, dia kena buka juga lubang hidung tu. Sebab laluan dia memakai hidung Sarah. Saya nak dengar Kak Liza jawab tu lah. Ya, laluan Maknanya tu. laluan tu. Maknanya mim ataupun nun ni tadi, dia baik dia mati, baik dia sabdu, baik dia tak ada tanda, baik dia berbaris sahaja, sifat gunah itu kekal ada pada dua huruf tu. Maknanya untuk keluar ke bunyi tu dia kena keluarkan hidung jugalah. Sifat dia. Maknanya Tapi sifat gunah dia kekal. Tapi dia tidak boleh berlama-lama sebab dia bukan dia dihukumkan dengung. tidaklah dua harakat tu macam tadi Tidak. taklah. Jadi bila dia ada martabat, sebab itulah kita kena tengok pada martabat 1, 2 dan 3 ni. Berlama-lamaan kat sini. Tapi janganlah sampai 6 harakat tu melampau. Jadi kadarnya tadi melebihi kadar mat. Imma. Sebab tu kalau perasan, siapa-siapa yang baca bila kena dengung je, asyik kena tegur tang dengung aja. Contoh kan, kalau kita selalu kena tegur tang dengung tu, something wrong lah tu. Maknanya kita kena tahu martabat gunah ni. Ambil perhatian lebih pada nombor 1, 2 dan 3. 4 dengan 5 tu dah tak ada, dari segi hukum dah tak ada dengung. Tapi sifat dengung yang kekal ada tu memang ada. Maksud dah tak ada dengung tu dah tak lama lah. Dah tak berlama-lamaan kat situ. Tu maksud saya. Boleh faham tak tentang martabat gunah ni? InsyaAllah faham Ustazah. Jelas kan InsyaAllah Imah? Ustazah. Faham Okay. tak? Alhamdulillah. Hanya sebelum ni bacaan saya rasa saya tahu macam mai, saya tahu, tapi hanya sekarang lagi tahulah pasal before this tak tahu pula dia ada apa idgham Martabat. martabat. Ini kena tahu Ustazah. Kalau kita kena, kalau faham dan boleh bacaan macam tu dah cukup lah kan? Cukup lah. Maknanya macam contoh lah kalau seseorang tu dia bertalaki. Tapi bab-bab dengung ni masih lemah. Contohnya dia kata saya dah dengung. Betul. Saya tak nafikan bila ada seseorang kata saya dah baca dengung. Cuma tak cukup panjang tempoh dia. Sebab apa kita nak kena tahu tempoh panjang dengung tu? Sebab ni lah tadi martabat gunah ni. Kalau tak, buat apa dia letak ataupun dia susun martabat tu? So Ustazah, kalau tak tahu martabat itu jadi sekarang ni kita baca sama je sekejap semua. panjang sekejap pendek tu. Kita ingatlah dua harakat mat memanglah pendek. Jadi yang paling penting 1, 2, 3 tu mesti kena ada tempoh. Lebih-lebih lagi nombor 1. Dia syadidah, yang bersangatan. Bersangatan. Okey, jelas? Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok. Tadi martabat gunah dah ada 5. Itu bahagian nombor 4 lah. Martabat gunah tu ada 5 pecahan. Lepas tu kita tengok nombor 5 akhir sekali untuk bahagian nun tadi, nun sabdu atau mim sabdu. Gunnah pada nun sakinah yang diikhfakan pula terbahagi kepada 2 keadaan. Okey, nun sakinah yang diikhfakan tadi ada pada bahagian yang ketiga kan? Okey, jadi yang mana dikatakan dibahagikan kepada 2 keadaan? Yang terlibat pada ikhfa hakiki sahaja ataupun disebut sebagai nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa yang 15 tu. Dia tak melibatkan mim bertemu ba, dia tak melibatkan ikhfa syafawi. Tadi kan nombor 3 dia kata mim mati dengan nun mati. Tapi yang tu tidak ada pecahan untuk mim. Yang dipecahkan kepada 2 ni iaitu nun mati bertemu huruf ikhfa hakiki kerana huruf ikhfa hakiki ni ada 15. Nun sakinah. Okey, bila dia ada 15, kita perhatikan dalam 15 tu ada bermacam-macam huruf dan bermacam-macam sifat. Ada bermacam-macam huruf iaitu huruf nipis ada, huruf tebal pun ada. Ingat tak huruf ikhfa hakiki? Tadi mana ada saya? Kat mana nak cari? Boleh pula conteng. Ada Tadi ke tak ikhfa. boleh. Okey, saya clear dulu drawing. Okey. Apa huruf ikhfa hakiki? Saya tulis sikit kat sini. Huruf dia ta, Sa, sa, jim. Oh, nanti. Dal, zal, zai. Shin. Dot.
Zo. Fa, kof, kaf. Okey, ada berapa? 15 Fa, lima. Okey, kita tengok dalam 15 ni. Dalam 15 ni ada huruf nipis, ada huruf tebal. Apa itu tebal, apa itu nipis? Huruf isti'la dan huruf istifal. Sifat. Dia macam mana pusing lah pun. Jalan jauh ke jalan dekat ke, dia tetap kena pergi dekat bahagian sifat. Tetap kena pergi. Kalau kita nak betul-betul mahir, kena mahirkan bahagian sifat. Tu kan ada saya sebut sebelum ni. Maknanya apa-apa kita kena mahirkan dulu. Jadi yang mana satu huruf isti'la dalam bahagian ikhfa iaitu huruf sad, Dot. huruf dad, lagi To, zo. ta, Kof. za dengan qaf. 5 ni yang saya tanda ni. Apabila nun mati bertemu dengan 5 huruf ini dibaca dengan tebal. Cuba tengok apa keadaan dia. Dia kata nombor 1 dibaca nipis jika diikuti huruf istifal selepasnya. Apa makna istifal? Istifal adalah huruf yang saya tak tanda. Huruf yang 15 ni yang saya tak tanda itu adalah huruf istifal. Istifal tu maknanya apa? Huruf yang direndahkan pangkal lidah ataupun senang kata ni ni ditulis nampak. Nipis. Itu istifal. Nifis pula jadinya. Nasib tak sebut nifas. Allahu Rabbi. Hai, Ustazah menyebut bau satu gigi. Allah Ta'ala. Dia peranan gigi ni. Betul. Gigi tu adalah aset utama saya. Betul. Kata lagi susah. Susah. Sebutan tak tepat lah. Pagar tak ada. Okey. Jadi apabila kita kata istifal, nipis tu apa? Pangkal lidah tak angkat. Contoh dia baca man kasaba. Okey, specialnya untuk ikhfa hakiki ni kalau nun bertemu kaf atau nun bertemu qaf, kita punya sebutan dengung tu pergi ke belakang. Man kasaba. Seolah-olah macam MANG tu lah kan. Tapi jangan tebal. Sebab dia huruf nipis kaf kan. Man kasaba. Berbeza dengan qaf. Qaf ni huruf kasaba tebal. Tebal. Dia mesti kena ada beza. Qatala. Tetapi ni satu lagi. Kalau mim pula nun bertemu kaf ni nipis, mim ni huruf nipis jadi dia tidak dipengaruhi Tapi berhati-hati mim yang ni. Mim ni nipis. Tapi sebab dia nak jumpa dengan qaf tadi, jangan sampai mim ni jadi qatala. Jadi kita beria nak tebalkan nun dengan qaf, tertebal pula mim jadi pun salah. Sebab mim itu huruf istifal. Macam ni senang. Man kasaba. Semua senyum. Man kasaba. Tiba-tiba kat sini bila kita baca man tu dia jadi qaf tu jadi macam tak berapa tebal. Man qatala. Baru tebal dekat nun nak pergi qaf. Ustazah yang ditebal tu yang mana? Yang huruf mana Zan? Nun nak jumpa qaf. Jadi perkataan nun dia kena tebal lah. Ya, hampir nak pergi qaf. Macam mana nak buat tu? Dia on the way nak pergi ke qaf tu On the way. Kan dah tebal. Tapi jangan nampak jelas macam jangan gitu. Dia dia kena cepat. Qatala. Dan berhati-hati bila sebut pada qaf tu jangan sampai dia bunyi seolah-olah wow. Contoh sebab kita banyak gerak bibir. Kita tak boleh gerak bibir sebab nun bertemu qaf ni adalah huruf lidah. Di dalam, di belakang. Qatala. Dia bukan qatala. Qatala. Dia kena cepat, pantas. Boleh? Tak Lisa? Yelah, maknanya nun tu kena dalam proses kena ditebalkan lah. Nak jumpa qaf tu. Proses nak ditebalkan. Macam kalau kita cuba ra nipis, ra tebal, macam tu lah. Ya, betul. Tapi dalam konteks ni nun lah. Ya. Qatala. Man kasaba. Siapa nampak ada beza bunyi? Kalau kaf, man kasaba. Kalau qaf, qatala. Itulah nampak beza. Itu jadi nampak perbezaan antara dua tu ya. Ya, Ima. Nampak macam bunyi dia bulat sikit dekat Mau. Bukan mau. Nampak Kak Liza sebut mau tu. Macam wow. Sebab dia banyak gerak bibir. Qatala. Jangan mau. Dia kena bunyi dalam lah ni. Sebab huruf lidah. Nun huruf lidah. Qaf huruf lidah.
qatala. Mang Boleh? Qatala. qatala. Kalau kaf tadi, kaf macam mana kaf? Macam mana Kak Mang Liza? mang Jangan mang mang tu pun dikategorikan tebal tu. Dia buka sikit. Nipis. kasaba. Bagi dia rendah bunyi dia. Kasaba. Kasaba. Minkum. Kalau qaf min qabl. Contoh kan. Ikhfa ni susah, nampak macam senang sebab tu dalam buku tahsin tajwid kita yang coklat tu dia letak satu tajuk khas untuk ikhfa hakiki supaya kita lebih mahir menyebut nun mati atau tanwin bertemu 15 huruf ni. Saya cakap terus terang lah dulu saya belajar pun yelah mana nak tahu jadi ustazah nak ngajar macam ni. Tahu ngaji khatam je kan kita zaman budak-budak. Janji dengung lah, tebal ke nipis ke, janji dengung lah. Dululah. Saya lah, itu pengalaman saya. Rupanya dia tak boleh main taram je. Dia kena ikut sifat huruf yang dalam 15 bahagian ni. Okey, jelas Okey, ada soalan untuk bahagian nun syaddah, mim syaddadah, kemudian bahagian yang saya sebut tadi iaitu martabat gunnah yang 5 ni. Kalau tak jelas, tak faham, tanya tau. Bagi betul-betul jelas. So untuk kita pakai, untuk kita bawa dalam bacaan Quran kita kan. Ada soalan? Tak ada? Alhamdulillah. So nanti insya-Allah lepas ni kita cuba masuk kita cuba masuk tajuk seterusnya iaitu hukum mim sakinah. Barulah kita boleh masuk mim sakinah tadi tu. Supaya kita tahu dia punya martabat. Yang ni kalau boleh jawablah, buat sendirilah kan. Apakah yang dimaksudkan dengan nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Ini ikut pada kita punya fahaman sahaja, bukan semestinya dalam buku bulat-bulat. Saya selalu cakap dengan student saya, kalau jawab peksa, jangan hafal apa yang ada dalam buku. Buatnya tiba-tiba dapat soalan blank. Apa benda aku nak jawab? Aku lupa ni tadi aku hafal apa. Jangan hafal, tapi kita lebih kepada faham. Kalau belajar bahasa Arab, iyalah kan vocab kita nak kena hafal beberapa kalimah kan, perkataan macam English kan. Tapi kalau macam pengertian-pengertian ni lebih kepada kefahaman, apa yang kita faham. Contoh yang paling, kalau saya lah yang jadi penanda kan, saya akan tanda betul je walaupun dia tak sama dia punya tulisan dalam buku. Yang penting makna dia sama sampai mencapai maksud. Betul lah tu kan. Macam itu. Apakah yang dimaksudkan dengan nun musyaddadah dan mim musyaddadah? Nun yang bersabdu, mim yang bersabdu cukuplah. Ataupun disuka nak sebut dalam istilah tajwid, nun dan mim musyaddadah adalah nun dan mim yang bertasydid. Tadi dia dah sebut musyaddadah kat situ tasydid pula. Maknanya dia faham tasydid tu sabdu. Pun betul. So tak ada masalah kan. Apakah hukum nun musyaddadah dan mim musyaddadah serta berikan contohnya. Apa hukum bacaan tu? Dah ada dah tadi kat dalam tu. Dibaca dengan dengung contohnya. Dengan kadar 2 harakat contohnya. Dah betul dah tu. Tapi maknanya kita kena faham sendirilah kadar 2 harakat itu. Kalau kita nak lebih jelas lagi, dalam kurungan tu kita boleh tulis melebihi kadar mat. Dengung ni dan dia punya kadar harakat tak sama. Tak boleh kita menyamai kadar mat di lain. Kemudian apakah makna gunnah pada bahasa dan istilah? Gunnah itu dengung. Istilah tadi suara yang sedap ke, suara yang merdu ke, yang keluar daripada hidung. Cukuplah tu. Maknanya dah mencapai. Akhir sekali apa ni? Bincangkan gunnah pada nun sakinah yang diikhfakan serta berikan contoh. Ni tadi yang dia dah termasuk pada bahagian yang dipecahkan tadi tu. Nun sakinah yang diikhfakan kan. Ada 2 pecahan. Satu, nun itu kena baca dengan tebal apabila berjumpa huruf tebal. Satu lagi, nun itu atau tanwin dibaca dengan nipis apabila bertemu huruf nipis. Wallahu a'lam. Habis dah. Serta berikan contoh tu, saya kan paling mudah. Contoh tu kalau kata, tak hafal ayat Quran. Kita selalu akan baca dalam solat surah-surah pendek daripada surah Ad-Duha ke bawah. Kita bantailah surah-surah dalam tu je. Itu untuk ujian kefahaman lah. Tapi dari sudut kalau kita baca hari-hari, tak dapat hafal pun kita buka Quran, kita baca macam biasa kan. Cuma nak mengamalkan bacaan yang tepat. Jadi kita nak kena betul-betul lah tengok pada bahagian nun mati atau nun ataupun nun sabdu ni. Okey, ada soalan? Setakat ni ada soalan? Tak ada Ustazah. Tak ada Jelas Imam InsyaAllah. So lepas ni kan
make sure untuk nun sabdu ke, mim sabdu ke atau nun mati, mim mati yang memang dia ada 3 part tadi tu. Nombor 1, 2, 3 kan. Lebih kan? Kalau kita kata tak apa ke lebih? Tak apa, kita dalam proses belajar. Kalau kata ada yang terlebih tak apa, tak apa. Kita dalam proses nak jinakkan diri kita dengan dengung yang lama tadi tu. Kadang-kadang baca memang kita akan baca wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dengung tak? Dengung tapi tak cukup panjang. Nanti dia akan jadi pergi dekat martabat yang paling bawah. Mungkin dia pergi dekat martabat nombor 4 ataupun nombor 3. Sedangkan yang sabdu tu dekat nombor 1. Itulah dia. Itu sebab utama dia. Sebab dia ada martabat. Zah, kadang-kadang kita rasa dah cukup Zah, kita rasa. Sebab kita baca tu kalau kita seorang lagilah cukup. Tak, kita rasa dah panjang. Tak cukup rupanya. Cukup juga. Tak cukup. Tapi sebenarnya dengan dengung ni lah yang buat kita punya bacaan tu lebih lunak kan Ustazah? Betul, sebab tu tadi dia kata pengertian dalam istilah tu maksudnya lunak, suara yang lunak. Bukannya kata semata-mata suara kita untuk taranum je, tak. Kalau kita baca bertepatan, dengung dia cukup, semua cukup perasa, tak payah letak cantik lah. Cantik dah, tak payah nak letak taranum tu. Tapi kalau ada taranum tu sebagai penambah seri, gitulah. Kita ada juga yang tanya kenapa kena baca dengan dengung. Sebab kalau tengok mukjizat yang Allah turunkan ni kan, ayat Quran sahaja. Al-Quran sahaja yang ada gunnah ni. Orang baca hadis pun tak ada gunnah. Ada tak? Tak ada orang baca hadis gunnah. Baca surat khabar ada gunnah, dengung tak ada. Maknanya itulah yang nampak dan membezakan itu adalah mukjizat yang Allah turunkan, keistimewaan Al-Quran. Bila kita baca tu macam-macam yang kita dapat kan. Okey, alhamdulillah. Okey, habis untuk hari ni. Saya minta kita berhenti awal sikit dalam 10 minit. Saya dah tak tahan, dah berdenyut sangat. Okey. Apa Ustazah dah? Dia dah habis ubat Sakit dia kan. gigi ni memang paling sakit kan Ustazah? Itulah. Selain daripada sakit beranak. Salin. Beranak pun ada tempoh dia. Lepas dia dah keluar tu dia lega. Lain. Dia bagus juga Ustazah boleh tahan dah tu. Kalau saya tak dapat dah tu. Dah makan ubat. Sakit gigi ni naik kepala ni. Itu tak tahan Dia tu. benggang kepala ni. Lepas tu kesan cocok tu kan, dia dah hilang bius tu, kesan cocok tu pun dah terasa sakit sikit. Sakitnya. Ni lagi 2 minggu nak jumpa lagi. Tak apa. Alhamdulillah. Okey, kita tutup dulu dengan doa. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله. Terima kasih Ustazah.